sejak kecil lagi, saya telah diberi pendedahan kepada pelbagai jenis makanan tradisional daripada masyarakat Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus. Pada pendapat saya, makanan tradisional kita harus dipelihara kerana ia adalah identiti kita yang sangat unik di Sabah. Nama saya Jilia Situn. Saya berasal dari Ranau, berbangsa Dusun, etnik Liwan. Dan saya bekerja di Arkib Negeri Sabah sebagai pegawai Arkib sejak tahun 1993. Dan saya juga merupakan Presiden Persatuan Pengusaha Boso Bumiputra Sabah. Nah, ini adalah boso umbut pisang. Dan harga ini begini besarnya RM50. Ya, boso ini sebenarnya barangkali saya gemar kerana saya teringatkan waktu di sekolah dahulu. Taulah kalau di kampung kan tidak banyak lauk. Jadi bila balik daripada sekolah yang ada hanyalah nasi dan boso. Jadi barangkali kita terbiasa dengan budaya itu dan selain daripada kerana itu dia makanan amnya yang ada dalam keluarga, tapi dia juga sedap. Boso adalah salah satu makanan tradisional turun-temurun yang terkenal dalam kalangan masyarakat Kadazan, Dusun, Murut, Rungus, KDMR di Sabah. Namun, terdapat juga pelbagai jenis hidangan boso yang mungkin ramai tidak mengetahuinya. Saya tidak pernah tahu ada boso ikan basah. Ada pelbagai boso, ada boso ikan, ada boso sayur. Boso ini adalah nama bagi makanan pusaka itu. Boso juga adalah satu kata kerja, iaitu momu boso artinya membuat boso. Dalam bahasa Melayu, boso ini sebenarnya momu boso itu adalah memeram atau kalau dalam bahasa Inggris fermentation. Itulah dia punya sejarah. Boso ini adalah dahulu di kampung kan tidak ada peti sejuk. Jadi satu-satunya cara kita untuk membuat supaya makanan kita itu tahan lama adalah dengan fermenting itu ataupun memeram bahan makanan itu supaya dia tahan lama. Jadi barangkali dari sanalah itu keluar ini perkataan ni boso ini. Jadi kenapa boso ini perlu diketengahkan adalah kerana kalau sekiranya boso ini dapat dikembangkan, jadi artinya lebih banyaklah penghasilan itu bahan-bahan mentah boso itu. Jadi adalah hasil pendapatan orang kampung. Selain daripada itu, supaya kita dapat memelihara budaya makanan pusaka ini. Dan ini kalangan generasi muda pula ni, mereka perlu diperkenalkan dengan boso ini kerana itu adalah tentang asal-usul mereka. Kalau sekiranya dapat diperkenalkan kepada generasi muda, artinya kita menyediakan satu pasaran yang luas untuk boso ini supaya dia tidak akan terputus. Saya melihat akan sambutan dan potensi yang amat baik terhadap makanan tradisional boso ini. Ia bukan saja dapat memelihara kebudayaan dan peninggalan nenek moyang kita, tetapi ia juga boleh menjana sumber pendapatan untuk para pengusaha boso di sini. Ya, Persatuan Pengusaha Boso Bumiputra ini telah ditubuhkan sekitar 2017 atau 2018 nih. Objektif penubuhan Persatuan Pengusaha Boso Bumiputra ini adalah untuk menganjurkan beberapa program untuk memartabatkan makanan pusaka ini. Jadi cara dia adalah kita mahu mengenal pasti boso yang mempunyai nilai kualiti yang tinggi. Barulah kita boleh promosikan penghasilan dia barangkali melalui penubuhan sebuah kilang. Keduanya adalah untuk mengumpul ini semua para pengusaha boso yang ada di Sabah
baik pembuat besau juga termasuk para pembekal bahan-bahan mentah besau, supaya kami dapat bekerjasama untuk memartabatkan makanan tradisi inilah ke arah satu perusahaan yang menguntungkan. Tidak dapat dinafikan juga, terdapat pelbagai cabaran yang kami hadapi sejak persatuan ini ditubuhkan. Namun, semua itu tidak sedikit pun mematahkan semangat kami untuk meneruskan perjuangan demi mencapai matlamat kami. Jadi itulah tu cabaran yang pertama itu adalah masyarakat tidak ada keyakinan terhadap produk ini. Jadi diorang rasa tidak boleh setanding dengan makanan-makanan yang moden yang lain. Cabaran yang kedua adalah bahan-bahan besau ini bukan sentiasa ada. Bahan-bahan besau ini hanya ada di tamu, iaitu apabila orang-orang kampung dapat turun untuk menjual bahan-bahan mentah itu. Jadi itu yang cabaran kedua itu. Bila ada bahan-bahan mentah itu dalam kuantiti sedikit saja, jadi dia punya harga mahal. Bila menjadi mahal, jadi kalau kita membuat besau, tidak dapat untung. Cabaran yang ketiga lagi adalah besau ini produk dia sukar untuk menembusi ini pasaran seperti di kedai-kedai ataupun di pasar raya. Perlu melalui beberapa proses persijilan lagi di mana belum lagi masuk makmal, dan itu memerlukan dana yang banyak untuk persijilan besau ini. Cabaran yang keempat ini adalah dari aspek ini packaging. Kalau dahulu kita simpan besau dalam tajau, dalam bambu ataupun dalam labuk yang kena kering tu, sebab di sana dia besau itu sedap dan orang kata lebih selamat di sana. Tapi oleh kerana packaging kalau di Sabah ini terlalu mahal, jadi cara yang paling lebih murah adalah menggunakan ini plastik lah. Jadi bagi saya itu juga satu cabaran, sebab ramai orang yang tidak mau makan besau apabila dia disimpan dalam plastik. Selain daripada melaksanakan pelbagai program untuk membantu para pengusaha boso, pihak persatuan juga menyedari akan permasalahan tentang penerimaan generasi muda terhadap makanan tradisional boso ini. Ya, ada beberapa langkah yang kita boleh laksanakanlah dengan mengadakan pameran, mengadakan pertandingan. Persatuan telah menjemput masyarakat, terutama sekali sekolah-sekolah, untuk melibatkan diri dalam acara itu, iaitu kita jemput mereka untuk merasa besau tu, dan mana yang mereka rasa paling sedap, mereka letak nombor. Jadi kita boleh mengenal pasti mana yang mempunyai nilai komersial atau yang paling diminati oleh orang muda lah. Cara kedua lagi untuk mempromosikan besau ini adalah dengan memperkenalkan besau ini di sekolah-sekolah. Demonstrasi cara membuat besau, kita minta diorang merasa besau itulah. Mudah-mudahan suatu hari kita dapat laksanakan itu. Hai, siapa antar besau sih? Habis sudah yang dulu kan? Ya. Berapa tahun sudah itu? Iya. Jadi ada ini. Ini sudah lah. Di Sabah, bukan sahaja banyak tempat menarik untuk dikunjungi, selain kaya dengan budaya pelbagai etnik, tetapi apa yang paling saya suka ialah terdapat beraneka jenis makanan tradisional yang sedap-sedap. Nama saya Pison Jojib. Saya berasal daripada Kampung Botong, Tempasuk 2, Kota Belud. Tahun ini saya berumur 30 tahun dan saya punya persekolahan pula
Waktu saya kecil, saya sekolah di Chung Fa, Kota Belud. Lepas tu, saya pergi SAS, iaitu Sabah Adventist Secondary School di Tampaluri. Lepas saya habis Form 3 di sana, saya terus pindah pergi SMK Arsyad di Kota Belud. Lepas habis Form 5, saya terus pergi India, saya sekolah di Spicer Memorial College. Dan selepas 11 tahun, saya balik pergi Sabah. Saya suka makanan tradisi sebab makanan tradisi itu sedap. Satu. Kedua, makanan tradisi itu adalah identiti saya. Ketiga lagi, makanan tradisi itu sehat berbanding daripada makanan zaman moden sekarang, iaitu fast food. Dan keempat, saya suka makanan tradisi sebab kita guna bahan-bahan lokal dan bukan bahan-bahan import. Walau bagaimanapun, melalui pemerhatian saya, masih ramai dalam kalangan generasi muda di Sabah yang kurang mengenali makanan-makanan tradisional kita sendiri. Salah satu punca berlakunya situasi ini adalah disebabkan kurangnya pendedahan dan pengetahuan tentang sejarah khazanah makanan tradisional yang harus kita banggakan. Kalau makan ni sama boso, lagi sedap. Pada pendapat saya lah kan, kenapa generasi muda sekarang tidak suka makan makanan tradisi kita. Satu, sebab makanan tradisi bagi diorang ni tidak sedap berbanding daripada makanan fast food. Kedua lagi, ibu bapa mereka tidak pernah kasih expose ataupun ajar generasi muda pasal makanan tradisi. Video kali ini saya mau masak ikan liking Kota Belud tumis. Dan bahan-bahan saya guna adalah... Sebagai anak jati Sabah, saya mahu melakukan sesuatu untuk memperkasakan lagi makanan tradisional Sabah, khususnya daripada suku kaum saya sendiri. Okey guys, inilah dia saya punya ikan liking tumis. Sebab itulah saya buat ini media sosial Ropuhan di Tanah Kuanggu untuk memberi pengajaran ataupun kesedaran kepada generasi muda mengenai makanan tradisional kita di Sabah. Idea Ropuhan di Tanah Kuanggu tercetus pada 2016. Waktu itu, saya melancong di luar negara. Saya pergi Korea, saya pergi Jepun, saya pergi Thailand, saya pergi Burma, Vietnam. Semua tempat ini dorang menitik beratkan pasal makanan tradisi dorang. Apa dorang buat yang saya perhatikan, makanan tradisi dorang ubah, dorang kasih inovasi, dorang buat fusion dengan makanan moden supaya generasi muda akan suka makanan tradisi. Objektif utama saya buat Ropuhan di Tanah Kuanggu, satu, untuk mengajar generasi muda mengenai makanan tradisi kita di Sabah. Kedua lagi, saya mau kasih tahu kepada semua orang makanan tradisi kita ini bukan setakat rebus, panggang sahaja, tapi kita mempunyai pelbagai jenis makanan tradisi di Sabah. Ketiga lagi, saya mau kasih tahu dengan semua orang mengenai bahan-bahan mentah yang kita dapat di Sabah. Contohnya bambangan. Bambangan hanya ada di Kepulauan Borneo. Tuhau hanya orang Sabah yang makan. Dan di Sarawak juga makan, tapi tidak sepopular seperti di Sabah. Dan banyak lagi. Alright, dalam video ini kali saya mau ajar macam mana mau bikin boso ikan. Walaupun rata-rata menyambut baik usaha yang saya lakukan menerusi pengisian video dalam media sosial, ada banyak cabaran yang saya telah lalui selepas saya buka ataupun buat Ropuhan Tanah Kuanggu. Salah satu adalah kritikan daripada orang kita sendiri. Kritikan mereka contohnya, oh resepi tradisional kamu tu bukan original, bukan yang tulen. Resepi kamu tu versi kamu. Satu lagi, resepi yang saya muat naikkan kepada media sosial Ropuhan Tanah Kuanggu tu terlampau diffusion. Maksud dia terlampau di-modernize. Ketiga, tidak mendapat sambutan daripada generasi muda. Sebab bagi generasi muda, makanan tradisi ini tidak mengikut peredaran zaman. Biasalah kan, generasi muda suka makanan yang viral, yang trending di media sosial.
Tetapi cabaran inilah yang membuatkan saya untuk meneruskan ini media sosial Ropuhan di Tanah Kuagu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan legasi makanan tradisi kita ini? Bagi memantapkan lagi pengisian di platform media sosial, saya sentiasa mencari idea dan ilham baharu untuk memberikan satu kelainan buat para pengikut saya. Untuk video masakan saya seterusnya, saya macam mau mencipta satu resepi baharu berasaskan boso. Tapi sebelum itu, saya mau pergi rumah kawan saya dulu, si Jeso, untuk mendapatkan bekalan boso. Di mana? Wah. Jess, apa kau campur dalam kuning kosong ni? Wangi betul. Ini kan masuk ikan sungai ni saya bikin kan sehari. Dia masih campur sama setengah campur losung, campur halia, lada semua. Ini yang sudah goreng sedia lah. Sudah goreng sedia. Jadi ini Leni yang saya punya order tu. Ini Leni. Jess, kasih masuklah Meksiko untuk saya punya order. Beli kalau kau nah, sangat banyak lagi di ikan. Dia cukup tu untuk saya mau lagi. Nah, ini lagi. Nah, kalau begitu kau kasih masuk sendiri kau buat sendiri. Kalau saya kasih banyak ini peduli kau. Cari ke ikan. Ini satu tutup lah kan? Tutup lah. Ini. Masuk, Mas. Hai, Sis. Apa kabar kau? Baik-baik, apa kabar? Wah, pada customer hari ni? Ya, ada kawan saya pergi beli boso, tengok-tengok boso. Oh. Ini namanya si Pison. Hai. Hai, Pison. Saya sudah kasih masuk ini. Oh, macam siapa pernah nampak kau kau ni? Oh. Somewhere. Di mana? Macam di YouTube kah? Kau kan tu yang Ropuhan Tanah Kuagu tu? Oh, saya lah itu. Ya, selalu saya tengok tu. Saya yang kau itu. buat itu demonstrasi memasak, semua tu kan kau kasih kenal itu makanan tradisi. Wah, bagus betul kau punya tu YouTube tu. Ramai orang suka. Terima kasih. Ya, Kadang-kadang saya kan kenal bah. Ini saya punya Presiden Persatuan Boso Sabah, nama dia Puan Julia Situn. Saya memang buat boso ni. Oh, ya, jadi Kak? saya datang sini untuk bagi ampil tu mau tanya dia pendapat macam mana mau buat fusion boso. Oh, begitu. Jadi macam mana? Ada bagi tips? Ada. Bagus. Ini memang Sadap. ya, Okey, Pak. Itu sudah. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih ya. Bye. Saya sangat bertuah sebab saya berkesempatan berkenalan dengan Puan Julia Situn. Dia merupakan pengurusi bagi Persatuan Boso Sabah dan dia juga telah mempelawat saya untuk mengikuti ini jelajah mengenai boso. Dan yang saya paling suka, dia telah menjemput saya untuk menghadiri pameran boso di KDCA. Boso yang saya pesan daripada kawan saya, si Jeso, ada dalam tangan saya sudah. Jadi sekarang tinggal saya mau fikir lagi, apa resepi fusion boso yang saya mau masak. Memang betul apa orang cakap. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Saya lebih suka menjelajah ke serata Sabah untuk mendapatkan inspirasi resepi baharu yang bakal saya bawa ke pameran di KDCA nanti. Jangan lupa mengikuti penjelajahan saya pada siri kedua, Boso Kulinari Tradisional Sabah.